Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang kematian itu satu kafarah dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Yang ini tajuk yang kita bincang pada pengajian minggu yang sudahnya, di mana saya telah terangkan pada jemaah sekalian tentang bagaimana mati itu satu jalan ataupun satu cara Allah jadikan ketenangan dalam kehidupan kita. Apabila kita mati, kita tahu bahawa dia bukan merupakan satu penghujung kepada perjalanan hidup kita, tidak, tetapi dia baru bermula untuk kita menikmati tuaian yang kita laksanakan waktu mana kita hidup di dunia ini. Kerana kita tahu bahawa sepanjang kita hidup di dunia ini, kita diajar supaya kita hanya beramal sebanyak mungkin. Manakala bila kita mati, maka kematian kita, bila kita mati saja, dia akan menjadikan satu ganjaran dalam hidup orang yang beriman pada Allah. Berbeza dengan orang yang tidak mukmin. Bila dia meninggal dunia, maka dia bermulalah balasan untuknya ataupun azab untuknya. Kerana sepanjang dia hidup di atas dunia ini, dia mengecapi nikmat-nikmat dalam keadaan yang dia hanya melanggar syariat. Apabila dia buat satu benda yang berlanggar dengan syariat, dia rasa nikmat dan dia rasa seronok. Macam anda biasa sebut contoh yang mudah kan, apabila kita perhati kita ni berada dalam grup mengumpat, misal contoh, apabila kita berada dalam grup kita mengumpat, kita rasa seronok je rasanya. Kita rasa macam tak ada masalah je kita mengumpat pada orang. Rasa tu nikmat je. Tetapi kita kalau kita tahu yang dia lepas pada itu azab, maka tentu kita akan tinggalkan. Kita buat contoh yang mudah. Kita perhati itu contoh mengumpat. Kalau kita tengok orang yang kadang-kadang orang yang berjoget, menari, misal contoh yang mudah. Bila dia hidup dalam keadaan kadang-kadang kita tengok macam ceria meria je dia. Nampak dia gembira je waktu mana dia berjoget, menyanyi dan menari tersebut. Tapi dia tak tahukah bagaimana azab di hadapan dia nanti. Kita tengok sebalik satu lagi, orang yang solat. Bila kita pandang orang solat ataupun orang baca Quran, misal contohnya, nampak macam dia satu, kita nampak pada zahirnya dia terikat dengan peraturan, duduk dalam satu keadaan yang dia terpaksa diikut dengan peraturan yang disyariatkan dalam agama. Tetapi kita tahu tak, di sebalik masa yang panjang nanti, waktu mana dia menghadap di hadapan Allah, dia akan diberi kebebasan yang besar. Waktu mana dia menghadap di hadapan Allah nanti, tak ada lagi solat, tak perlu lagi. Kemudian dia tak perlu lagi terikat dalam hidup dia. Sebagai kita hidup di atas muka bumi ni, banyak benda yang mengikat. Farhaniskan nak keluar daripada rumah, farhaniskan kena tutup aurat, misal contohnya. Kan mengikat hidup kita. Kita akan bertanya, tak boleh ke kalau kita keluar rumah dalam keadaan kita tak payah tutup aurat? Kita tanya soalan demikian. Ramai kan anak-anak kita tanya, kenapa kita mesti tutup-tutup, kemudian kenapa kita mesti sampai berjalan sikit kena solat, kenapa kita ada harta benda banyak sikit kena zakat? Kita akan tanya soalan demikian. Kenapa? Kita jawab untuk kebebasan akan datang nanti. Kebebasan bila? Waktu mana kita mati nanti. Kita mati nanti, kita bebas. Kenapa bebas? Kerana kita sudah melalui proses yang sukar di awal ini. Tetapi cuba bayangkan orang yang hidup, dia melanggar syariat. Dia melanggar syariat. Dia akan sebut dalam status Facebook dia sebut apa aku kisah, dia sebut demikian. Kan dalam tulisan dia kata apa aku kisah. Banyak kan di kalangan kita, kalau dia tak tutup aurat, orang tegur dia, kamu tak keluar rumah tak tutup aurat, kamu tak bimbang ke?
Dia jawab balik, apa aku kisah, kubur aku, kubur kau. Dia kan ramai orang sebut demikian. Kadang-kadang orang ni dia tak fikir bagaimana dia lepas pada mati nanti. Waktu mana dia mati nanti, malaikat pukul dia, dipukul dan dipalu dalam kubur, dia akan marah pada malaikat. Kenapa pukul aku? Malaikat akan jawab, aku kisah. Mereka maknanya gambaran bagaimana dia hidup di atas dunia dalam keadaan yang dilanggar syariat ini. So itulah tajuk yang kita bincangkan pagi ini. Tajuk sambungan mengenai bagaimana mati kita ni kafarah pada perjalanan hidup kita panjang. Dan kita sebut tentang mengenai nabi-nabi. Dan apabila Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, kematian yang tiba-tiba bagi orang mukmin merupakan rehat yang diberikan Allah kepadanya. Kadang-kadang ada orang mukmin yang tengah-tengah dia dalam keadaan yang kita masih lagi menyayangi dia, tiba-tiba Allah matikan dia. Dia masih diperlukan, Allah matikan dia. Anda buat contoh yang mudah di kalangan masyarakat kita yang meninggal dunia awal. Siapa dia? Allah yarham Ustaz Asri Rabbani. Ini anda buat contoh, kadang-kadang malam-malam kita dengar suara dia mendayu-dayu dalam radio IKM tu, berdoa pada Allah. Suara dia masih kedengaran. Anda pun rasa merindui suara-suara yang indah sebegitu yang Allah bagi pada ni. Tiba-tiba Allah matikan dia. Kenapa Allah matikan dia? Untuk direhatkan perjalanan yang panjang. Ulama-ulama, kita buat contoh yang mudah, Imam Nawawi rahimahullah meninggal dunia pada saat usia 40 tahun lebih. Kemudian ramai ulama-ulama yang Allah matikan usia dia kita masih lagi memerlukannya. Tiba-tiba dalam keadaan dia mati itu, Allah matikan dalam keadaan mengejut padanya. Dulu kan kita ramai dengan ustaz-ustaz yang muda-muda lagi meninggal dunia. Kenapa? Kerana mudah-mudahan dia menjadikan kerehatan yang diberikan Allah kepada. Maknanya Allah bagi awal-awal lagi. Kamu rehat awal lah, supaya kamunya tak penat sangat melalui ranjau-ranjau dan kepenatan yang panjang dalam hidup kamu menghadapi fitnah-fitnah yang banyak di atas muka bumi ini. Sedangkan bagi orang kafir, kalaulah dia dimatikan awal, merupakan rasa kasihan yang diambil daripadanya. Allah matikan awal, matikan mengejut padanya orang kafir tersebut. Aisyah radhiyallahu anha sebut, itu tanda Allah ambil kasihan yang ada padanya. Maknanya dia hidup atas dunia ni, pernah dia buat benda-benda yang baik, dan waktu mana dia buat benda yang baik itu Allah matikan awal-awal, supaya tak banyak dosa-dosa yang terpaksa dipikul waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Daud meninggal dunia pada hari Sabtu secara tiba-tiba. Nabi Daud alaihissalam di antara nabi yang buat kerja bertungkul lumuh menggunakan tulang pageran. Nabi Daud alaihissalam, nabi yang kita tahu bagaimana dia terpaksa mencanaikan besi-besi dan sebagainya. Ini di antara nabi yang Allah jadikan hidup dia dalam keadaan kesungguhan, nak mengajar bahawa hidup dalam keadaan kamu kena bekerja, dan jangan kamu menumpang saja begitu. Jangan kamu menganggur dalam hidup kamu, jangan. Tetapi kamu bekerja untuk dalam berusaha, dan kamu dimatikan di saat mana kamu sedang berusaha itu, Allah matikan pada diri kamu. Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, pembantu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin masih ada, yang tidak dapat dihapuskan oleh amal perbuatannya, maka dia akan mendapat kesusahan waktu mana hampir kematian. Apabila kita buat salah, biasanya yang salah yang kita buat orang mukmin ni, ada benda yang kita tersalah dalam kita buat. Dalam kita hidup ni ada tersalah. Kadang-kadang tertinggi suara di hadapan suami, misalnya contoh, kita tak sengaja pun tertinggi suara, suami pun terasa hati. Tertinggi suara di hadapan ibu, kita tak sengaja pun, tapi ibu terasa hati. Kita bukan sengaja pun, ada. Itu memang kesalahan, kesalahan, tapi kita tak sengaja dalam hidup kita. Itu kesalahan yang kita buat. Tiba-tiba kita buat, biasanya innal hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Kita buat benda yang baik, dia hapuslah benda yang salah tadi. Yang kita buat salah tadi, kita sediakan makanan. Kita tanya suami kita, macam mana bang makan?
sedap dia sebut, sedap Alhamdulillah dia sebut demikian. Habislah dosa kita tertinggi suara tadi. Tu sebab tu masak sedap-sedap apa benda ni. Senang bahasa. Nak sebutnya gambaran. Kalau kita buat satu benda yang salah, Allah akan hapuskan dengan benda yang baik yang kita buat. Itu kaedah orang mukmin. Kita terpandang benda-benda yang tak baik dan perjalanan kita datang tadi. Ada benda yang kita terpandang yang tak baik. Tapi waktu mana kita datang masuk saja niat, ustaz tak sampai lagi, tak apalah, astagfirullahaladzim, kita sebut demikian. Habislah dosa kita tadi. Habis dosa kita dengan tujuan apa dia? Tujuan kita buat benda yang baik, Allah hapus. Tiba-tiba ada lagi tak terhapus. Ada juga yang kita buat yang salah-salah ni, ada benda yang tak terhapus lagi. Macam mana caranya? Allah jadikan dekat kematian, Allah susahkan dia dan sukarkan untuk kematian tadi. Dan saya sebut pada pengajian yang sudah, jangan kita ingat bila susah itu menjadikan kita ternampak terus gambaran seolah-olah ini ada yang dinamakan dengan gangguan saka dan sebagainya. Jangan. Tetapi kita letakkan kebaikan pada diri dia. Kita katakan kebaikan untuk dia. Apa dia? Kenapa Allah susahkan dia sedikit? Untuk saat dia menghadap di hadapan Allah, orang yang masih sihat ni, kita gambarkan inilah cara Allah nak kafarah segala kesiapan dia waktu mana dia hidup di dunia dahulu, dengan tujuan untuk menghadap depan Allah, dia tak ada lagi dosa-dosa untuk dia menghadap di hadapan Allah nanti. Ini cara Allah jadikan. Tetapi di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Orang mukmin tadi, apabila dia masuk saja dalam kubur, balasan yang Allah bagi pada diri dia, di mana tempat dia bermula daripada dia masuk kubur tu, syurga terus untuk diri dia. Ini gambaran untuknya sebagai balasan perbuatan mana dia di dunia dahulu. Allah jadikan sukar. Kan nak meninggal dunia tu lama sikit, susah sikit. Kadang-kadang dia akan berbulan-bulan masanya. Kadang-kadang dia ambil masa yang lama di ICU, ataupun lama dia ni terpaksa anak-anak ni berulang alik untuk nak menjaganya. Kadang-kadang demikian. Tapi kita kena ingat, itu cara Allah nak kafarah dosa dia, dan Allah nak jadikan pada dia kebaikan dalam kubur nanti. Sebab tu kita kena sabar sikit. Kalau kita yang menjaga orang yang sakit, jangan kita gelojoh dan jangan kita gopoh, jangan. Bahkan kita diajar supaya menenangkan jiwa kita untuk kita berdoa pada Allah. Ambil peluang, dia hidup itu pahala, ganjaran-ganjaran yang banyak yang Allah sediakan untuknya. Kalau mana dia mati nanti, apabila dia mati nanti, maka habislah ganjaran-ganjaran yang patut dia dapat. Waktu mana dia hidup ni, kita jadikan niat, ya Allah, mudah-mudahan Allah kafarahlah kesiapan-kesiapan yang lalu yang dilakukan dalam hidup. Rahani sekalian yang sedang menanggung, misal contoh menanggung kesakitan sekarang, ada penyakit darah tinggi ada, misal contohnya kencing manis ada, ataupun gaul ada di kalangan kita. Kita ingat setiap kali mana kita menanggung itu, kita menanggung dalam keadaan yang kita sedang dikafarahkan dosa. Allah kafarahkan dosa kita ni. Setiap hari yang kita lalui ni, Allah dah ampun dengan kesiapan yang kita lakukan. Sehinggalah kita menghadap depan Allah dengan keadaan yang kita tak ada lagi dosa pada diri kita. Ini sampai peringkat demikian. Kemudian sebagai balasan perbuatan dia di dunia, orang kafir yang melakukan kebaikan di dunia, Allah akan permudahkan dalam menghadapi kematian padanya. Orang kafir yang dia buat baik, ada kan orang kafir yang buat baik, ada akan tak ada langsung dia ada perasaan dia nak buat baik ni di atas dunia ni, dengan yang dia buat baik tadi, dekat kematian dia Allah permudahkan kematian pada diri, permudah dengan tujuan nak suruh sebagai balasan perbuatan baik di dunia, namun di akhirat dia tetap dimasukkan ke dalam neraka juga. Itu cara Allah jadikan pada seorang ini. Ini yang kita kena faham lah dalam hidup kita ni. Bila orang kafir tu kadang-kadang kita tengok dia mati tu elok je, mati dengan cara yang kadang-kadang tak maaf perasaan langsung. Kita jangan ingat mati dia tu sebagai satu mati dia mati yang terbaik, tak. Tapi mati dia tu mati dalam keadaan Allah dah balas segala kebaikan-kebaikan di dunia yang dia buat ini, dengan tujuan apabila masuk dalam kubur dia tidak lagi mendapat ganjaran di sisi Allah kecuali balasan yang disebut dengan azab api neraka untuk diri. Bermula daripada sini. Abu Muhammad Abdul Haq menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sebut, roh
orang mukmin akan dicabut secara perlahan-lahan. Orang mukmin dicabut dalam keadaan perlahan-lahan, sedangkan roh orang kafir diregut secara kasar seperti meregutnya roh kadai itu sendiri. Allah tarik rentak, senang bahasa. Orang mukmin Allah tarik perlahan-lahan. Suruh malaikat ni, kamu tarik dasar pada amalan dia. Macam mana dia hidup di dunia, lebih-lebih lagi waktu mana dekat-dekat dengan kematian dia. Macam mana dekat kematian dia tu dia jaga tak jaga. Kerana waktu ni lah waktu yang paling kita kena jaga sangat. Kerana masa yang paling penting dekat mati lah. Dekat mati itu di antara masa yang paling penting. Bagaimana? Kerana nak suruh kita mati husnul khatimah. Jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kerana apabila silap gaya, dia habuk nyawa dalam keadaan kita ni su'ul khatimah. Mati dalam keadaan yang dalam keadaan buruk dan keji. Tetapi biar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal, dekat nak meninggal dunia, orang yang beriman pada Allah, kalau kita baca dalam ayat Al-Quran Karim, Allah cerita orang yang dekat nak meninggal dunia, orang yang beriman pada Allah ni, malaikat ni datang. Malaikat tu datang. Malaikat ni akan pujuk hati kita ni. Malaikat sebut apa dia? Alla takhafu wala tahzan. Kamu jangan takut dan jangan kamu duka cita. Kita sebut banyak kali sebelum daripada ni kan. Apabila nak mati, biasanya kecelaruan ini datang. Jiwa kita ni bercelaru. Di antara kita je nak tinggal dunia dengan kita nak melalui saat kematian, kemudian kita nak menghadapi satu lagi masa yang dihadapkan. Tiga benda ni sedang berkecam dalam fikiran. Kita nak tinggal, rumah tangga kita nak tinggal. Kita nak pisah ni, yang kita nak pisah ni kita tak tahu. Yang kita pisah ni untuk sampai bila kita kena pisah. Kerana ada orang yang pisah, dia pisah sampai bila-bila. Katakanlah, anda biasa sebut contoh yang mudah ni, seorang isteri yang salihah, dia meninggal dunia, suami dia taleh. Suami dia taleh, manakala dia saleh, dia salihah, tentu dia tak akan jumpa sampai bila-bila. Ataupun dia ni seorang yang talihah, anak-anak dia ni saleh dan juga salihah, tentu dia tak akan jumpa dengan, kecuali anak-anak ni baca doa akhirnya boleh jumpa balik. Tapi kalau sekiranya kita ni dalam hidup di dunia ni, kita tak selari dalam matlamat perjalanan hidup, kita tak sama. Yang kita ni jalan berbeza-beza. Ada kan suami dalam keadaan soleh, kemudian isteri tak soleh, tak solehah langsung. Ataupun kadang-kadang seorang isteri, seorang yang solehah, suami yang taleh. Yang mana yang jenis demikian? Ada kan isteri nak pergi masjid, suami yang tolong hantar je. Suami balik tengok cerita, duduk kat rumah tengok Tom and Jerry tu lah. Balik ke rumah, balik tengok cerita, atau relax je. Lepas tu isteri telefon balik, bang dah habis dah belajar. Kemudian bukan orang tempat ni, orang Australia. Kemudian lepas tu suami datang ambil balik. Kemudian begitulah rutin dalam hidup. Ada juga demikian. Ada seorang yang kadang-kadang suami dia datang masjid, isteri duduk kat rumah. Isteri ni ditunggu je rumah. Dia tunggu rumah tu entah apa yang ditunggu. Yang ditunggu tersebut, ditunggu je, kerja dia tunggu rumah. Suami dia tahu suami dia ke mana? Ke masjid, dia tahu ke masjid. Pukul berapa balik, dia tahu. Tapi suami dia bertambah ilmu, manakala isteri tak tambah langsung ilmu. Ini pun ada dalam kehidupan. Apabila dia berhadapan dengan keadaan ini, kematian itu dia jadi kerungsingan pada diri dia. Kita dekat nak meninggal dunia ni, kita berkecamuk kerana kita tak selari dah. Tak sama dah kedudukan. Suami lain, isteri lain. Ataupun kalau untungnya kita ni dalam keadaan serentak sekali pada diri kita. Sebab tu ramai mana orang yang baca doa, setiap kali mana dia sebut Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina tu, dia membayangkan keseluruhan keluarganya. Dia sentiasa sebut, ya Allah, tolonglah bagi aku, bukan sekadar aku, isteri aku, bukan sekadar isteri aku, anak-anak aku, suami aku. Dia bayangkan semua. Kenapa? Dia nak jalan serentak. Tetapi apabila kita dekat nak mati, kita tak serentak. Anak kita tahu lain, kemudian kita tahu keluarga kita yang ni lain, macam-macam gaya, PL perangai manusia. Dekat nak mati berkecamuk terus. Kenapa berkecamuk? Ni nak tinggal. Kemudian saat mana kita nak lalui, saat kita dalam keadaan goyah, nak mengucap ke tak mengucap, nak sebut la ilaha
Allah ke tak sebut. Kita nak buat keputusan di saat itu, nak buat keputusan. Kemudian di saat yang lebih besar lagi, kita nak lalui di hadapan. Hari pertama di alam barzakh, tak mudah. Hari pertama di alam barzakh ni, masuk dalam kubur, di saat mana kita keseorangan dalam kubur. Waktu tersebut, kita tak boleh nak bayang macam mana kita seorang-seorang dalam kubur berhadapan dengan malaikat, yang malaikat muka dan nakir, yang mata dia merah menyala, kemudian dalam keadaan yang menggerunkan dan menakutkan. Kita tak boleh nak bayang suasana waktu mana kita keseorangan dalam kubur, kecuali amalan kita yang turut membantu. Di saat inilah yang kita nak sebut ini, gambaran di saat mana hampir kematian ini, lalu dia menjadi kafarah di atas kesalahan-kesalahan kita dengan kita disakitkan dahulu oleh Allah. Itu cara demikian orang mukmin. Manakala orang kafir, Allah bagi pada diri dia kemudahan kerana kebaikan yang dilakukan di dunia ketika menghadapi kematian sebagai balasan perbuatan baik yang dilakukan waktu mana dihidup di dunia dahulu. Allah jadikan pada mereka dengan cara demikian. Ibnu Al-Mubarak menceritakan, Abu Darda berkata, aku cinta pada kematian. Abu Darda sebut, aku cinta pada kematian kerana rindu untuk jumpa dengan Allah. Seronoknya nak jumpa dengan Allah. Aku cinta pada penyakit kerana ia merupakan kafarah atas kesalahan dia. Ini Abu Darda digambar demikian. Aku terlampau rindu untuk mati. Kenapa rindu untuk mati? Kerana mati aku akan berjumpa dengan Allah. Aku suka dengan aku diberi kesakitan. Maknanya menanggung kesakitan ini, kita akan rasa alhamdulillah Allah masih lagi memberi peluang pada kita untuk Allah kafarahkan dosa-dosa kita yang lalu. Itu cara Abu Darda disebut demikian. Aku cintakan pada kehidupan yang susah, hidup yang tak mewah dan tidak menyenangkan sangat. Maksudnya hidup bukannya susah sangat, tak sehingga melarat, tak. Tapi aku suka dengan kehidupan yang tidak sesenang dan semudah sebagaimana semewah yang digambarkan dalam kehidupan umat manusia yang lain. Tapi memadailah kalau kita ni digambarkan dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Allah jadikan pada kita cukup-cukup saja dalam hidup kita. Kerana apa dia? Kerana dengan susah itu membuatkan aku bersikap rendah diri terhadap Allah SWT. Bahasa yang mudah, apabila kita susah, kita lebih tawaduk berbanding dengan kita senang. Apabila kita senang, kita akan senang untuk menjadi rasa sombong terus, rasa besar diri terus. Dia beza dalam hidup kita. Para hadis kan anda biasa sebut dalam hidup kita ni, cuba dalam poket kita tu duit banyak sikit. Dalam beg kita ni, katakanlah dalam handbag para hadis kan ada duit 10,000 seorang. Sekarang ni misal contoh, mesti balik nanti jalan mengangkang tak boleh. Kenapa jalan mengangkang? Kerana kita ada duit 10,000 sekarang. Kita boleh nak beli apa saja yang kita boleh milik, yang kita nak. Kita boleh rasa demikian. Tapi cuba dalam beg kita sekarang ada RM1. Kita ada RM1 je sekarang. Rasa tawaduk je rasa. Rasa rendah diri je kita. Jalan tu tengok orang niaga kat luar tu, jangan berjalan. Kenapa? Kerana kita bayangkan duit RM1 je. Tak banyak pun yang kita miliki. Tapi kalau nak sekiranya kita ni hidup dalam, kita sebut hidup kita ni, kalau kita mewah sangat, biasanya kita akan melampau. Biasanya akan melampau. Manusia ni Allah jadikan demikian. Satu, Allah sebut walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Allah sebut kalaulah Allah bentangkan pada manusia ni dengan apa sahaja yang mereka minta. Mereka nak apa saja dalam hidup ni, mereka minta, ya Allah tolong bagi rezeki. Allah bagi rezeki. Kemudian Allah, ya Allah tolong sihat. Allah sihatkan. Kemudian ya Allah tolong anak senang dalam periksa PMR, ya Allah. Allah senangkan. Bagi semua. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh. Nescaya mereka akan menjadi manusia yang melampau. Jadi manusia melampau, tak pernah sakit. Tengokkan Fir'aun tu tak pernah sakit. Sesema pun tak pernah. Tak boleh bayang bagaimana Fir'aun la baghaw fil ardh, melampau terus di atas muka bumi. Dia akan menjadi melampau terus. Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah bagi rezeki pada kita ni, Allah tahu sekadar ini je kan kemampuan yang kamu mampu itu. Alhamdulillah Allah kurniakan pada kita ni sekadar kadar pada diri kita. Dan
Apabila Allah bagi sebanyak itu, Allah tahu kamu mampu kawal sebanyak itu. Kalau aku bagi lebih daripada yang kamu minta itu, nescaya kamu akan melampau dalam hidup. Sebab tu katanya Abu Darda, aku suka kalau sekiranya hidup dalam keadaan yang Allah jadikan sekadar-kadarnya pada dia. Ini kesusahan yang kerana dengan susah sikit pada dia aku ni, aku akan menjadikan hidup aku ni rendah diri dan tidak melampau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah kurniakan pada kita. Sebab tu kita diajar supaya setiap nikmat yang kita dapat ni kita pulangkan balik pada Allah. Setiap kali mana kita ada nikmat, mulut kita akan sebut terus Alhamdulillah, kita sebut demikian. Alhamdulillah. Ni pun Alhamdulillah ni. WMC 901. Mohon alihkan kenderaan. Ada halangan sikit. Cuma nak sebutnya, dalam hidup kita ni Allah bagi pada kita kadar-kadar ni dengan tujuan nak suruh kita sentiasa ingat pada Allah supaya kita tidak buat maksiat di atas muka bumi ini. Orang yang Allah bagi dia nikmat banyak, nikmat yang banyak, senang untuk dia nak buat maksiat pada Allah. Tapi kalau sekiranya Allah bagi pada kita sekadar yang mudah je, sekadar kadar ada yang ada pada kita, mudah-mudahan dekat dengan kematian kita itu Allah jadikan pada diri kita, waktu mana kematian kita ini sendirinya Allah permudahkan dan Allah tak sukarkan. Kemudian kalaupun Allah sukarkan, dia menjadikan satu kafarah pada diri kita untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara benda yang kita kena buat dan kita faham sebagai seorang Muslim, keadaan sebagai seorang Muslim. Kemudian kita sambung lagi dalam tajuk berbaik sangka dan kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan kematian, di antara benda yang kita kena perbetulkan saat mana hampir mati ialah berbaik sangka dengan Allah. Husnul zan billah, berbaik sangka dengan Allah. Yang ni kena jaga betul-betul. Kerana buruk sangka itu kebanyakan datang. Orang yang dekat dengan kematian, dia akan sibuk tanya, kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa orang tu yang lebih muda, yang lebih tua daripada aku tak mati? Dia akan jadi demikian. Kenapa aku yang lebih muda daripada dia kena mati? Dia jadi buruk sangka. Ataupun kenapa aku mesti menghadap depan Allah, sedangkan aku buat baik dalam hidup. Dia akan datang, buruk sangka ni datang. Buruk sangka ni dah yang diminta dijauhi. Kerana dalam hadis Rasulullah SAW sebut, dalam hadis kursi sebut, ana inda zanni abdi, aku ni berdasar pada sangkaan hamba. Waktu mana kamu dekat nak meninggal dunia, jangan sekali-kali kamu buruk sangka dengan Allah. Diriwayatkan daripada Muslim, daripada Jabir, dia berkata, aku mendengar kata-kata Rasulullah yang diucapkan 3 hari sebelum daripada Rasulullah wafat. 3 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah SAW sebut, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah mati di kalangan kamu kecuali kamu sedang berbaik sangka pada Allah. Baik sangka ni husnul dhanna billah. Baik sangka pada Allah ni kena ada pada diri kita. Maknanya kita kena rasa bahawa memang selayaknya untuk kita menghadap di hadapan Allah. Jangan kita jadi buruk sangka. Buruk sangka pada Allah apa dia? Kita kata, kenapa aku ni? Kenapa Allah tak bagi lagi peluang pada aku? Kenapa ni sentiasa datang syaitan yang buruk sangka dalam hidup? Kita kan senang nak berburuk sangka. Suami kita balik lewat je, kita senang nak buruk sangka tu. Buruk sangka kadang-kadang datang dalam jiwa kita ni, senang nak buruk sangka. Buruk sangka tu kejap je. Orang masuk kawasan taman kita, kita tengok ni nak mencuri rumah mana. Senang je kita nak buruk sangka. Kejap je lintasan tu datang dalam jiwa kita. Yang tu jadi masalah. Ustaz datang lewat pun kita buruk sangka dah. Nak sebutnya gambaran mereka. Nak tahu ustaz ni tak datang lah tu, tak datang lah tu. Senang kita nak buruk sangka tu. Dalam hidup kita ni, buruk sangka tu kejap je datang. Yang ni nak jaga di antara dosa-dosa yang senang terjadi dalam jiwa seseorang. Bahayanya buruk sangka ni, waktu mana kita mati dalam keadaan kita sedang berburuk sangka dengan Allah. Allahu Akbar. Minta jauhlah daripada bala ini. Kerana bala ini merupakan bala yang orang lain tak mampu nak kawal, kecuali kita je boleh kawal. Macam mana kita boleh kawal? Iman kita yang mengawal jiwa kita. Sebab tu setiap kali mana kita datang buruk sangka, lalu kita cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat kita istighfar, menghalang buruk sangka itu berterusan. Jangan kita biarkan buruk sangka ni berpanjangan. Kalau kita datang buruk sangka berpanjangan,
yang menyebabkan akhirnya kerosakan dalam jiwa seseorang. Yang ni yang jadi bahaya dalam hidup seseorang ni. Tetapi yang ni nak kena kawal ni, di antara buruk sangka dengan berbaik sangka. Kita akan ramai orang keliru sehingga kan dia menjadi hidup dia dengan baik sangka sepanjang masa, sehingga orang ambil kesempatan ke atas diri pun tak boleh. Baik sangka sangat sampai berbaik sangka sampai peringkat tak ada buruk sangka. Islam larang. Islam larang. Bukan Islam nak suruh sampai peringkat demikian, tak. Tetapi jangan berburuk sangka melampaui daripada baik sangka. Yang tu yang kita nak kena kawal di antara baik sangka dengan buruk sangka. Buruk sangka bukan nak suruh kita jadi buruk sangka, tak. Dalam istilah agama dipanggil hazar. Hazar maksudnya berhati-hati. Berhati-hati ni di antara baik sangka dengan buruk sangka tu dia dipanggil hazar. Hazar ni berhati-hati dalam jiwa kita, dalam diri kita. Yang ni yang jarang orang kita nak boleh faham. Ramai di kalangan kita dia nampak bahawa kita jangan buruk sangka, sehingga kan kita kena baik sangka sepanjang masa. Baik sangka sehingga kan orang pijak di atas kepala kita pun dilarang. Dilarang kan. Kita kan baik sangka sangat dengan orang bukan Islam. Nak baik sangka ni sehingga dia nak minum arak ke minum je lah. Dia nak buat apa pun kita kata biarkanlah, tak boleh. Dalam Islam kan demikian. Dalam Islam ni di antara kamu ni, kamu betul lah kamu nak dibenarkan minum arak, tapi kamu jangan minum arak di tempat yang terbuka. Kamu tak boleh buat sampai kamu buat pesta, kamu diumumkan masuk dalam surat khabar dan sebagainya, buat di billboard, nak siapkan untuk kamu nak buat pesta, tak boleh. Kita diajar supaya baik sangka, tapi dalam baik sangka kena ada hazard, kena ada berhati-hati. Yang ni jarang orang kita nak boleh faham benda demikian, kecuali kita ada yang namakan dengan keimanan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan demikian pada jiwa kita, kerana tak ramai orang yang dapat benda yang sedemikian itu. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, di antara buruk sangka kita ni ialah terhadap Allah waktu mana hampir dengan kematian. Buruk sangka dengan Allah. Dia kemudian Ibnu Abu Ad-Dunya menyatakan dalam husnul zan billah, baik sangka dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran mengenai orang yang berburuk sangka terhadapnya. Wa dzalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Di antara orang yang buruk sangka dengan Allah, wa dzalikum dhannukum, itulah sangkaan yang buruk yang kamu sangka pada Allah. Dhanantum bi rabbikum, yang kamu takkan zan tersebut terhadap Tuhan kamu. Apa dia yang Allah maksudkan? Orang kafir kan, dia buruk sangka, dia letakkan bahawa Tuhan ni banyak dalam hidup. Apa dia? Tuhan banyak. Tuhan tiga, Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu, sebagainya. Ni orang kafir. Zannukum, ni zan kamu. Ataupun orang kafir, kalau orang India lagi banyak, sebanyak mana tangan Tuhan dia yang dibuat, yang dia buat tersebut. Itu semua zan, buruk sangka kamu dengan Allah. Kemudian kamu buruk sangka dengan Allah apa dia? Kadang-kadang dalam hidup kamu letakkan bahawa tak ada hikmah dalam sesuatu benda yang terjadi. Apalah Allah buat babi itu disebut. Kenapa Allah buat babi? Nak buat babi itu untuk apa? Dah tahu dah benda yang tak baik, tiba-tiba kenapa nak buat juga babi? Zan kamu yang jahat terhadap Allah. Zannukum zanantum bi rabbikum. Kadang-kadang kan ada orang kita tanya, orang kita sebut, dia kata, buat apa Allah buat orang yang jahat? Buat yang baik-baik sudahlah, kerana Allah yang memilih. Orang ni nak diberi hidayah, orang ni tak diberi hidayah. Lalu kita sebut sangkaan kita terburuk pada Allah. Allah tak bagi orang tersebut, kenapa Allah tak bagi hidayah? Sian pada dia tak bagi hidayah. Kita sebut demikian. Padahal Allah lah yang pilih orang mana yang Allah nak bagi hidayah dan orang mana yang Allah tak nak bagi hidayah. Kerana nak sebut di antara benda yang kita kena dapat sebelum daripada kita mati ni, salah satunya hidayah Allah. Sebelum kita mati, tak salah kita nak dapatkan harta benda tak ya? Hidayah Allah. Yang kedua apa dia? Yang disebut dengan yang keberkatan dalam kehidupan. Yang tiga, belum kita mati ni dapatkan keampunan Allah. Keampunan Allah. Kemudian sebelum kita mati ni kita dapatkan zan yang baik terhadap Allah. Zan baik sangka dengan Allah. Yang anda sedang bicarakan tentang tajuk-tajuk sebelum daripada kita mati, ada beberapa benda yang kita kena dapat.
Yang orang lain sibuk berkejaran dengan benda yang lain, itu dia, pedulikan dia. Tetapi kita diajar supaya dapat yang ni. Sebelum kita mati, dapatkan keampunan Allah. Kemudian dapatkan apa dia? Darjat kita dinaikkan di sisi Allah. Sebelum kita mati ni, biar Allah naikkan. Sehingga kan waktu mana kita hampir dengan kematian kita tu, kita ni wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Dalam hadis kursi sebut, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa-siapa yang menjadi wali Allah tiba-tiba dikhianati oleh manusia. Aku istilah perang dengan orang demikian. Allah sebut, aku perang dengan orang yang buat khianat pada wali Allah. Siapa wali Allah? Ni orang-orang yang saleh. Orang yang saleh, yang Allah bagi kurniaan pada diri ni. Para hadis kan tengok dalam Facebook anda kan, anda post orang hamba Allah, seorang guru qiraat 10 di Syria. Dia meninggal dunia sedang baca Quran, jari dia sedang tertunjuk di atas Al-Quran. Dia ni orang alim. Dalam qiraat 10 tu, dia boleh baca qiraat mana, hafaz, qiraat yang disebut dengan hijaz, semua dia boleh baca. Kita ni qiraat intim, qiraat yang tu je kita boleh baca. Nak sebutnya qiraat dia ni, dia boleh baca semua qiraat. 10 qiraat, tua, alim, duduk dalam membaca Quran. Dalam keadaan baca Quran tu, dia menghadap di hadapan Allah SWT. Anak sebutnya gambaran darjat dia ni Allah tinggikan, kedudukan dia Allah tinggikan. Sebelum kita mati, biar kita tinggi begitu dulu. Apa dia? Tak semesti kita baca Quran. Ada orang yang mati tengah dia sedang berpuasa. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang dia baru lepas sedekah, baru dia lepas buat benda yang baik. Ada orang meninggal dunia baru lepas dia wukuf di padang Arafah. Maknanya gambaran apa dia? Dia habis di Ramadan, dia menghadap di hadapan Allah. Kan cantik dia menghadap di hadapan Allah. Maknanya orang ni dalam keadaan yang dia mati dalam keadaan yang sedang dia mengecapi segala benda yang patut dikecap sebelum daripada dia mati, supaya apabila dia mati dalam keadaan dia mati sebegitu, zon dia tersebut baik dengan Allah SWT, baik sangka dengan Allah. Kemudian fa asbahtum minal khasirin, sangkaan itu membinasakan kamu. Ardakum fa asbahtum minal khasirin, yang menyebabkan kamu termasuk dari kalangan orang yang rugi. Mati dalam keadaan di tubuh badan dia ada tangkan, bubukkan dia. Mati di tubuh badan dia dalam keadaan dia beri, dalam beg dia ada nombor ekor, kan bubuk dia. Dia buruk sangka dengan Allah. Kenapa dia sibuk lagi beli nombor ekor? Padahal dia ni nak menghadap depan Allah. Dia akan mati. Tiba-tiba dah mati dia ni masih lagi ada benda-benda yang kurang. Maknanya kamu ni buruk sangka dengan Allah. Amalan kamu ni tak percaya pada Allah, tetapi kamu merosakkan diri kamu dengan ibadah kamu, perbuatan kamu tak yakin dengan ajaran Allah SWT. Itu banyak lagi dah. Orang yang buruk sangka ni apa dia? Salah satunya di sudut amal ibadah kita lah. Dia bukan buruk sangka pada itu saja tak, tapi buruk sangka pada perbuatan kita. Antaranya kita tak percaya dengan syariat. Benda apa yang kita tak percaya dengan syariat? Kita mati, akaun bank kita masih lagi dalam conversion. Naya kita, buruk sangka kita dengan Allah. Buruk sangka kita dengan Allah apa dia? Kerana kita di waktu ini, kita tak percaya dengan sistem yang disebut dengan Islam. Kita percaya dengan sistem konvensional lagi. Kan ramai mana orang yang mati dengan keadaan insurans dia tu, insurans tubuh badan dia tu masih lagi di cover oleh yang namakan dengan cara konvensional. Dia tak percaya dengan syariat agama. Kan rugi dalam hidup dia. Ini maknanya buruk sangkanya dia dengan Allah SWT. Maksud buruk sangka tu bukan hanya dekat situ tak, tetapi dengan perbuatan amalan-amalan kita yang menyebabkan kerosakan kepada saat mana kita menghadap di hadapan Allah SWT. Mati tapi berkawan dengan orang yang tak baik. Mati dalam keadaan yang kita tak ada orang yang saleh. Malaikat tanya pada kita je, masuk dalam kubur malaikat tanya, pagi-pagi Jumaat di Masjid Al-Falah tu siapa yang mengajar? Misal contoh yang mudah, kita masuk dalam kubur Syekh 21 tu, USJ 21 tu kan, masuk dalam kubur tersebut, malaikat tanya je, yang ramai-ramai orang pergi pagi-pagi Jumaat tu, orang pergi buat apa? Entahlah, dia makan nasi lemak kot. Nak sebut, dia tak boleh nak jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kamu hidup dalam keadaan buruk sangka dengan Allah. Kalau kamu baik sangka dengan Allah, tentu kamu berusaha untuk menjadikan diri kamu ni menjadi dekat dengan Allah. Maknanya paling-paling tidak kita mencuba dah untuk dapatkan ilmu.
Mati kita ni, biar mati dalam keadaan kita tahu dengan siapa yang kita menumpang ilmu, kita duduk dengan siapa, kita belajar dengan siapa. Kemudian kita ni menumpang kehidupan kita ni dengan siapa untuk kita bergantung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menjaga pada diri kita dipanggil begitu. Sebab tu anak sebutnya kali kan, kalau orang USJ, orang Subang Jaya ataupun orang Shah Alam, dia meninggal dunia, dia tak pernah datang majlis ilmu begini, mati dia tak lepas depan Allah. Kenapa dia tak lepas depan Allah? Kerana orang lain sedang sibuk belajar. Kamu buat apa dia? Kamu nak cari apa dia? Tak lepas dia. Kalau dia mati nanti, dia masuk dalam kubur, dia malaikat tanya terus. Malaikat tanya, macam mana kamu? Kamu hadir majlis ilmu tak? Di sana sedang sibuk orang belajar, sedang sibuk orang menuntut ilmu, membuat persiapan untuk menghadap depan Allah. Tiba-tiba kamu tak ada. Kenapa kamu? Kamu buat apa dia? Atas dunia. Tak lepas dia nak jawab. Memang tak lepas. Saya sibuk, ya Allah sibuk. Sibuk apa dia? Tengok ninja turtle je kat rumah. Sibuk, ya Allah sibuk dekat rumah tu nak kena kemas, kat rumah tu nak kena itu, nak kena ini. Akhirnya tak ada masa dia dengan Allah SWT. Buruk sangka kamu dengan Allah dalam hidup kamu. Ibnu Abu Ad-Dunya menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui seorang pemuda yang akan meninggal dunia. Rasulullah datang dekat nak meninggal dunia, Rasulullah datang. Pemuda ni nak meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW tanya pada pemuda tersebut, bagaimana keadaan kamu sekarang? Rasulullah tanya, macam mana keadaan? Kamu rasa macam mana sekarang? Kemudian apabila sebut saja demikian, pemuda itu menjawab, aku mahu mendapat keredaan Allah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang aku cukup takut dengan dosa-dosa. Allahu Akbar. Takut dengan dosa. Apabila tanya macam mana saat sekarang ni, orang tanya, biasa kita jawab apa dia? Alhamdulillah, baik. Itulah kita jawab. Tapi dia jawab pada Rasulullah, aku sekarang, aku harap Allah redha pada aku, dan cuma aku takut terhadap dosa-dosa. Dosa-dosa yang aku buat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dengar saja begitu, Rasulullah jawab padanya, apabila kedua perasaan itu ada dalam hati seorang mukmin, saat mana suasana sekarang ini, maka pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jadi macam ni, pasti Allah akan tolong kamu. Allah dengar yang kamu sedang takut dosa ni. Takut dosa ni, tak ramai orang dia boleh rasa diri dia takut dosa. Kita ni kan, kita buat dosa, kita duduk seorang-seorang, duduk termenung seorang-seorang, kita teringat dosa kita yang lalu, teringat dosa-dosa kita yang apa, menitis air mata kita seorang-seorang. Nitis takut, ya Allah, habislah aku, ya Allah, aku ni banyak yang dosa dengan kamu. Nitis tu Allah dengar terhadap rintihan kita. Kita ni, kita tak sebut, tapi kita ni dalam hati kita ni sebab, Allah, ya Allah, dosa aku ni macam mana lah, aku nak berhadapan dengan kamu, ya Allah. Dengan aku buat begini, aku buat begini pada dia aku ni. Rasulullah SAW sebut, kalau Allah dengar saja, dan Allah akan kabulkan apa yang diharapkan padanya, memberi rasa selamat daripada apa yang ditakuti ini. Allah akan perkenankan pada diri dia. Dia takut tu, lepas pada mati nanti dia baik sangka dengan Allah, Allah bagi kebaikan untuk diri dia. Tu benda yang kena ada pada diri kita lah. Maksudnya dalam jiwa kita ni, biar kita ada perasaan demikian, rasa Allah bimbangnya, takutnya. Nak menghadap depan Allah ni, tak apa, menghadap depan Allah tak ada masalah, tapi bimbang dengan dosa. Bimbang dengan dosa ni, yang menjadikan kebimbangan. Takut Allah tak pandang langsung muka kita. Kita menghadap depan Allah, tiba-tiba menghadap depan Allah, Allah tak pernah melihat pun wajah kita, dan Allah memalingkan wajah daripada melihat diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Ibnu Majah mengkategorikan hadis tersebut dalam hadis hasan gharib. Sebahagian mengatakan bahawa hadis tersebut hadis mursal berdasarkan urutan sanad, iaitu daripada sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Tirmizi, Al-Hakim menyatakan dalam Nawadir Usul bab yang ke-86 daripada Auf, daripada Al-Hasan, bahawa Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW sebut, qala rabbukum azza wa jalla, hadis kursi dipanggil, datang daripada, telah berkata Allah azza wa jalla, la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu amnaini, faman khafani fi dunya amintuhu fil akhirah, wa man aminni fid dunya aqaftuhu fil akhirah.
Ini hadis ini cukup cantik. Allah sebut, aku tidak akan kumpulkan di atas dalam jiwa hamba aku ni dua perasaan takut dan tak berkumpul dua perasaan rasa tenang ataupun aman dalam hidup hamba. Aku tak kumpulkan pada diri demi takut di dunia, takut juga di akhirat, tak. Ataupun rasa aman di dunia, kemudian aman juga di akhirat, tak. Aku tak akan kumpulkan untuk mereka demikian. Mana-mana orang yang takut pada aku di dunia, amantu fil akhirah, aku amankan dia di akhirat ni. Siapa yang hidup di atas dunia ni, dia hidup dalam keadaan dia takut dah pada Allah. Kenapa nampak bergegar je bangun subuh-subuh ni, belum subuh lagi bangun, takutlah nanti terlepas sembahyang subuh. Kita tanya, kenapa nampak kalut-kalut ni pergi masjid ni? Takut-takutlah nanti tak sempat solat berjemaah dengan imam. Tengok, orang yang takut. Yang takut, kenapa nampak kalut ni? Kelam kabut, cari orang susah ni duit, bimbang duit ni kena zakat, tiba-tiba tak keluar zakat. Dia rasa takut. Allah amankan dia di akhirat ni. Allah jadikan pada diri dia keamanan untuk dia di akhirat ni. Allah sebut demikian. Tapi wa man amani fid dunya, mana-mana orang yang rasa aman di dunia. Orang tanya, tak semayang ke? Tak. Nama tak semayangnya? Relax bro. Sekarang ni lambat lagi dunia nak kiamat. Dia sebut gambaran demikian. Mana-mana orang yang dia rasa aman pada aku di dunia, tak tutup aurat. Orang tanya, tak tutup aurat ke? Tak. Kenapa tak tutup auratnya? Alah, tak pergi lagi Mekah. Nanti balik Mekah, nanti kita tutup lah. Jawab, ada je yang dijawab. Dia rasa aman. Kamu tak takut neraka ke? Takut. Habis tu, macam mana yang kamu tak tutup lagi ni? Belum sampai seruan, dia jawab. Ada je yang dia nak jawab. Dia jawab tersebut, akhaftuhu fil akhirah, aku takutkan dia di akhirat nanti. Bangun di padang mahsyar, tengok di padang mahsyar, tak ada perasaan. Tak ada perasaan dia. Dia bangun tu, dia dengar aja api neraka tu, dia dah rasa tak ada dah pada dia. Mulut dia akan sebut macam orang kafir sebut, ya laitani kuntu turaba. Allah, jadi tanah lah lebih baik daripada jadi manusia ni, berbanding daripada jadi manusia baik di tanah. Katanya mereka. Di akhirat tu, di akhirat gambaran ini akan berlaku. Tapi orang yang dia dah rasa takut di dunia, Allah bangun dia di akhirat, dia ni berlari kegembiraan, bersorak, alhamdulillah, inilah nikmat yang Allah kurniakan padaku, sehingga kan dia menjejak kaki masuk dalam syurga tu. Waktu mana dia jejak kaki masuk syurga, dia sebut apa dia? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah bagi petunjuk dalam hidup aku. Allah telah bagi keadaan ini pada dia. Tenang dalam jiwa dia, dipanggil demikian. Mudah-mudahanlah kita demikian. Biar kita rasa dalam jiwa kita ni, perasaan rasa takut tu berterusan dalam diri kita. Takut kalau kita terlanggar syariat. Biar kita ni takut dalam kita ni, kita takut dalam kita taat, lebih baik. Kalau kita takut dalam kita terlanggar dalam syariat, terlanggar syariat itu, kita dah terjaga-jaga pada diri kita. Tapi kalau kita tak rasa takut, tak rasa bimbang dengan dosa-dosa ini, kita akan ketakutan. Hari di waktu mana tak ada lagi hari yang kita boleh berlindung, kecuali Allah lah yang boleh melindungi kita di padang mahsyar. Allahu Akbar. Kita berhenti sekat ni, sambung akan datang. Nampak semangat semua tu. Dengan semangat ni kita berhenti sekat ni. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita dah yang pertamanya nak ucap terima kasih banyak di atas ibadah korban yang telah diberi pada anak dan anak telah buat ibadah korban tersebut di selatan Thailand, kemudian buat di pendalaman. Ada jemaah-jemaah itu sampai peringkat, kalau kita tengok ada tempat-tempat yang susah-susah tu anak buat tu, buat jamuan makan, tu sisa-sisa makanan tu pun diambil lagi.
orang yang susah-susah kan, sampai peringkat dia tanya pula, Ustaz, nasi ni boleh bawa balik tak? Nak sebutnya orang susah sungguh lah, dapat makan daging tu senyum dia masing-masing, rasa gembira tu. Alhamdulillah. Ibadat korban anak di Malaysia kita ni memang banyak lagi lah tempat yang susah. Anak waktu mana tengok orang-orang kampung yang kita buat ibadat korban tu ambil daging tersebut, waktu mana kita agih-agihkan daging tu, kita tengok macam mana mereka naknya pada daging-daging korban. Anak sebut banyak kali lah, mulai tahun depan nanti bagilah pada tempat-tempat yang betul-betul ada manfaat. Kita dapat pahala ibadah korban itu satu. Yang kedua, kita dapat juga ganjaran membahagikan daging-daging itu pada yang di tempat yang terbaik. Betul. Macam di Kemboja tu anda tak berapa cadangkan. Di Kemboja, sebab banyak sangat di Kemboja. Jadi mulai tahun depan tu, mana-mana jemaah yang bercadang nak buat di Kemboja, anda rasa kita boleh tangguh dulu dah. Sebab melampau sangat, seekor lembu untuk sebuah rumah sampai peringkat demikian. Jadi dah lebih-lebih dah dari kita. Kemudian sama juga lah di tempat kita ni, kita agih pada tempat-tempat yang sebetul dan sebajar. Yang kedua ni jemaah sekalian, anda nak sebut juga pasal bangunan kompleks Tibun Nabawi tu memang masih lagi memerlukan dana, sebab kita ni nak siapkan dananya. Memang lepas pada raya ni nampak slow sikit masing-masing. Jemaah-jemaah ambil kesempatan hujung bulan kalender Islam ni, bagi jemaah yang ada nak keluarkan zakat dan sebagainya, kita nak sangat. Dan kalau jemaah sekarang ni ada, kita sedang bangunkan masjid yang anda pernah umumkan sebelum daripada ni di Kelantan. Masjid tu masjid di kampung yang nak sangat pada dana. Kalau jemaah yang ada niat untuk nak buat masjid, Rasulullah sebut siapa yang bina masjid, walaupun sebesar sarang burung, Allah akan binakan sebuah istana dalam syurga ni. Masjid itu sedang kita bina sekarang ni di atas sawah padi. Kemudian yang memerlukan lebih kurang dalam 2 juta ringgit, dan kita ada duitnya lebih kurang 1 juta, perlu 1 juta lagi. Jemaah yang bagi 1 juta hari ni selesai dah masalah. Mana dah tahu kan jemaah yang bawa, saya pun tu dah bawa 1 juta hari ni Ustaz. Jadi dia tu nak bawa, bagi tu dah, simpan pun tak tahu dia bagi ni. Satu lagi, anak sendirinya di Langkawi, kita nak beli tanah di Langkawi. Di Langkawi itu ada jemaah yang harga tanah tu sepatutnya RM12 sekaki, tapi kita dapat RM6 je sekaki. Jadi jemaah yang nak wakaf untuk sekolah tahfiz, dan kita nak bina sekolah tahfiz anak bawi di Langkawi itu, jadi kita akan buka lah mulai daripada minggu-minggu yang akan datang nanti lah, insyaAllah. Jadi kemudian di Shah Alam ni kita nak memerlukan memang banyak lagi lah. Kalau jemaah ada duit interest sekarang, sesuai sangat lah, sebab kita nak buat tandas, nak siapkan tandas, nak tandas yang teruk sangat di sana tu, kita nak bangunkan tandas tersebut. Dan siapa yang ada duit-duit riba, duit-duit interest yang kotor tersebut, bagilah, insyaAllah. Mudah-mudahan siap tandas nanti, dan duit itu dimanfaat pada tempat yang sesuai. Kemudian ada jemaah tanya ni, bolehkah orang Islam menghadiri majlis perkahwinan sahabat bukan Islam di gereja? Gereja timbul pada fitnah. Bila timbul fitnah, maka sebaik-baiknya tak payah hadir. Walaupun ada ulama kata boleh, tapi bimbang orang duk ambil gambar, orang post dalam Facebook, yang menyebabkan nama kita ni jadi rosak. Dia asalnya, hukum asal memang boleh. Kalau sekiranya kita tak buat peribadatan mereka, tak ada masalah pun. Kerana Sayyidina Umar pernah masuk dalam gereja, tapi waktu mana nak semayang, Sayyidina Umar pergi keluar daripada gereja. Apabila pihak gereja tanya, kenapa kamu tak semayang dalam gereja? Kami sediakan tempat untuk kamu semayang. Sayyidina Umar kata, aku bimbang takut mendatangkan fitnah pada umat-umat yang akan datang. Itu jadi demikian. Jadi kalau majlis itu berada dalam gereja, sebaik-baiknya tak payah hadir tempat yang tidak yang bertempat tujuan ibadah. Cara demikian.
Kalau dia buat di Padang Merdeka, datanglah dengan dia. Dia buat tempat-tempat yang terbuka, datang. Tapi kalau datang tempat yang tertutup, maka tertutup yang disebut dengan gereja ataupun tempat ibadah, maka tinggalkan. Dalam keadaan bagaimana kita boleh dibolehkan masuk ke dalam gereja yang anda sebut tadi. Kemudian ada soalan, dalam handphone ada banyak ayat Al-Quran yang di-downloadkan. Begitu juga dengan ringtone zikir. Soalan, bolehkah kita bawa handphone tersebut ke dalam tandas? Boleh, tak ada masalah. Kerana dia tidak zat, dia tidak kata berkertas begini, tak nampak. Dia hanya dalam bentuk software. Bila dalam bentuk software, dia boleh dengan syarat jangan dibuka. Jangan buka lah. Waktu mana masuk dalam tandas tu, buka Fatihah, Al-Fatihah. Tengok-tengok. Ada kerja betul ni. Mana? Orang tanya kenapa? Nak halau syaitan-syaitan. Nah, tu tak boleh lah. Tapi dia masuk tandas tu, jangan buka je ringtone zikir ke dan sebagainya. Jangan. Kalau dia buka, itu dosa. Kemudian kita baca doa lah. Yang akan menjalani pembedahan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi marda Zulkifli Sa'id. Allahumma shfi mardaha. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma shfi marda Nur Baizura Bakri. Allahumma shfi marda. Allahumma shfi marda Haji Darwis Sa'id. Allahumma shfi marda. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.